Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضله أو نضله أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلمه أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam perbahasan tentang hubungan antara orang tua, iaitu ibu bapa dan juga anak-anak. Dan permintaan daripada sebahagian kita pada bulan yang lalu untuk kita perpanjangkan sikit perbahasan tentang anak angkat. Dan kita dah sebutkan sedikit berkaitan anak angkat dalam pertemuan ataupun pengajian kita yang lalu, bahawa Islam itu tidak menghalang seseorang itu daripada mengambil anak angkat dengan sebab-sebab yang tersendiri. Tetapi Islam telah meletakkan beberapa syarat supaya kita ikut bagi membolehkan seseorang itu mengambil anak angkat. Maka sudah tentu ia bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil salah seorang menjadi anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membetulkan satu adat jahiliyah yang menganggap bahawa anak angkat itu seperti anak kandung. Bila sebut seperti anak kandung, maka dia boleh berduaan dengan anak angkat, boleh mewarisi di antara sesama mereka, boleh menjadi mahram dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahshin. Siapakah Zainab binti Jahshin? Zainab binti Jahshin ini adalah bekas isteri kepada Zaid. Siapa Zaid? Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah perintahkan Nabi berkahwin dengan Zainab, yakni bekas isteri kepada Zaid, maka adalah suara-suara sumbang yang mengatakan bahawa Muhammad berkahwin dengan anak dia. Muhammad berkahwin dengan anak dia. Jadi walhal perintah Allah kepada Nabi untuk berkahwin dengan Zainab itu adalah kerana Allah nak membetulkan adat ataupun kebiasaan orang Arab jahiliyah yang salah, iaitulah menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Maka itu adalah satu perkara yang salah yang perlu diperbetulkan. Maka caranya Allah Subhanahu wa taala minta Nabi berkahwin dengan Zainab untuk memberitahu bahawa Zainab ini adalah isteri, bekas isteri kepada Zaid. Zaid itu adalah anak angkat Nabi SAW dan dia bukan menantu. Dia adalah bekas isteri kepada anak angkat. Dia beza. Kalau anak kandung punya bekas isteri, maka itu tetap menantu, maka tak boleh kahwin. Tetapi bekas isteri kepada anak angkat, dia bukan menantu, tetapi hanya sekadar adalah bekas isteri. Dia adalah seorang perempuan yang ajnabiyah
yang boleh dikahwini oleh ayah angkat kepada laki-laki tersebut. Maka bagaimana pandangan Islam terhadap peraturan jahiliyah ini? Maka beliau sebut, Islam berpendapat secara positif bahawa pengangkatan anak adalah satu pemalsuan terhadap realiti, suatu pemalsuan yang menjadikan seseorang terasing dari lingkungan keluarganya. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram, padahal hakikatnya mereka itu sama sekali adalah orang asing. Jadi bila mana kita menganggap anak angkat itu adalah anak seperti anak kandung, maka apa yang berlaku? Maka nanti kita tidak rasa bersalah untuk bergaul bebas dengan anak angkat tadi itu. Contoh, seorang perempuan, sama ada katalah seorang perempuan tu dia belum kahwin, kemudian dia ambil anak angkat. Kan banyak juga macam tu. Biasa yang mungkin kita biasa dengar, seorang ataupun pasangan suami isteri yang dah lama kahwin, kemudian tak ada rezekikan anak, maka mereka ambil anak angkat. Yang tu yang mungkin banyaknya berlaku macam tu. Tetapi ada juga keadaan seorang perempuan yang belum pernah kahwin pun, tapi dia dah ada anak angkat. Maka kalaulah dianggap anak angkat itu seperti anak kandung, seperti anak sendiri, maka dia tak rasa bersalah untuk bersentuhan dengan anak angkat itu, sebab bagi dia itu anak kandung. Macam mana seorang anak, hubungan anak dengan ayah, anaknya perempuan, ayahnya laki-laki, boleh bersamaan ataupun tidak? Boleh. Naik motor berdua-duaan, berjalan berdua-duaan, duduk satu rumah berdua-duaan. Itu kan tak salah antara anak dan juga orang tua dia. Tapi kalaulah seseorang itu menganggap bahawa anak angkat itu seperti anak yang kita masukkan anak kandung, maka itu yang akan berlaku. Maka dia tak kisah untuk menjadikan ataupun untuk yang kita sebutkan tadi, berdua-duaan umpamanya, ataupun bersentuhan dan segala macam. Ini dia kata ia ibarat seperti memalsukan realiti, iaitu keadaan yang sebenar. Isteri dari ayah yang memungut, bukan ibunya sendiri. Jadi katalah kita laki-laki kita ada anak angkat, ya imma anak angkat selepas kita kahwin atau sebelum kita kahwin. Isteri kita itu bukan mak dia, bermakna isteri kita itu tak boleh dedahkan rambut kepada dia, maksud dia. Begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya atau makciknya, dia sendiri sebenarnya orang asing daripada semuanya itu. Jadi kalau kita ada anak angkat perempuan umpamanya, adik perempuan kita, kan, kita ada anak angkat, contoh laki-laki anak angkat kita, adik perempuan kita itu bukan mahram dia berbeza dengan kalau dia adalah anak menakan. Anak angkat ini dapat menerima, sebab itu kalau seseorang itu mengambil anak angkat, dia perlu tahu hukum hakam supaya tidak menimbulkan kesulitan pada masa akan datang. Contoh, bila mana kita ambil anak angkat, bagi perempuan umpamanya, dia biasa masalah datangin di sebelah perempuan, maka hendaklah perempuan itu menyusukan. Kalaulah anak angkat itu bawah pada umur 2 tahun lah, kalau atas pada 2 tahun tu tak boleh, jadi dia payah dah, jadi susah dah. Jadi kalau seandainya anak angkat itu dah ambil pada usianya masih kecil, 1 tahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya, mana bawah pada umur 2 tahun, maka dia boleh susukan anak itu. Bila susukan anak tu, maka jadilah dia anak susu. Bila jadi anak susu tak timbul masalah. Bila anak susukan, dia seperti anak kandung, maksudnya dia boleh menjadi mahram. Kan mahram itu kan boleh berlaku dengan 3 keadaan. Yang pertama dengan nasab, yang keduanya dengan penyusuan, dan yang ketiganya adalah dengan perkahwinan. Jadi sekarang maka dia jadi mahram, dia boleh bersentuhan, boleh tengok rambut, boleh tengok auratnya itu bila mana dia susukan. Ataupun katalah kita bagi contoh tadi, seorang perempuan yang belum kahwin, seorang perempuan
yang belum kahwin ambil anak angkat. Nak juga anak angkat tengok dia, katalah bukan suka-suka dia ambil anak angkat, katalah kan anak yang dibuang contohnya, ataupun ada orang yang tak nak anak. Kan ada sebahagian daripada orang dia tak nak anak ramai, kemudian anaknya itu diserahkan kepada orang lain. Termasuklah mak mertua saya. Mak mertua saya, mak isteri saya ni dia bangsa Cina. Jadi dulu mak ayah dia kalau dia ada hak dia lah, mana anak lelaki nak berapa, anak perempuan berapa. Jadi kalau dapat lagi anak perempuan, dia tak nak, dia akan berikan kepada orang lain. Jadi kebetulan anak yang masa dilahirkan tu anak perempuan, itu adalah mak mertua saya, mak pada isteri saya. Jadi bila lahirlah mak mertua saya, diserahkan kepada hospital. Jadi hospital serahkan kepada satu keluarga satu keluarga lah yang beragama Islam, alhamdulillah sampai ke hari ini. Jadi nak ceritanya bahawa katalah seorang perempuan yang belum berkahwin, dia terpaksa ambil anak angkat. Contoh terpaksa ni, katalah orang kalau tak diambil, tak dibela, nanti kang mati budak tu, dibuang, anak tu dibuang dan segalanya. Jadi dia ambil anak tu sebagai anak angkat dia, walhal dia belum kahwin. Maka kan kalau anak itu besar, nanti kan jadi masalah. Kalau anak tu adalah anak laki-laki, kan? Kalau anak tu besar, besok anak tu adalah anak laki-laki, jadi dia perempuan, jadi macam mana hubungan dia, jadi susah. Maka kan ada cara bagaimana untuk tidak timbul masalah pada masa akan datang. Jadi dia boleh minta adik perempuan dia, untuk adik ataupun kakak dia ke, ataupun adik perempuan dia kan dah kahwin ni, susukan anak tu, susukan bayi tu dengan syarat-syarat susu yang boleh ataupun sah untuk menjadi anak susuan. Maka nanti jadilah dia seperti makcik. Dia duduk di tempat makcik, maka tak salah. Kan makcik kan kita boleh jadi mahram, jadi kita boleh bersentuhan, kita boleh bersalaman dan sebagainya. Jadi maknanya sebelum kita mengambil anak angkat, maka patutnya terlebih dahulu kita tahu hukum yang berkaitan dengan anak angkat, supaya tidak menyusahkan kita pada masa akan datang, baik sebelah kita ataupun sebelah anak kita itu. Mungkin yang saya pernah cerita pada tuan-tuan pada bulan yang lalu, bila tak ambil berat soal hukum hakam daripada kecil, maka bila anak tu dah besar, kesiankan anak tu, kan? Bila anak tu tengok orang lain di sekolah, mak ayah hantar, dia boleh salam ayah dia, tapi dia tak boleh salam ayah dia. Sebab apa? Itu adalah ayah angkat dia. Jadi dia pun tak boleh nak bermanja-manja sangat dengan ayah dia macam dulu-dulu dia peluk ayah dia belak-belakan. Tapi bila sekarang anak dia dah besar, anak perempuan, anak angkat perempuan tu dah besar, dia jadi susah. Tapi kalau seandainya dulu isterinya menyusukan, mereka ni keluarga pasangan yang kahwin lama tapi tak ada anak sampai sekarang, tapi mereka ambil anak angkat. Jadi kalau seandainya isteri tadi tu menyusukan anak tu yang dia ambil semasa kecil, maka tak timbul masalah, kerana dia sudah duduk di tempat anak susu. Jadi bila anak susu, maka sabitlah, maka tak ada masalah bagi dia untuk bersalaman, bersentuhan dan segala macam. Maka dia adalah jadi mahram bagi ibu dan ayahnya tadi itu. Baik. Kemudian anak angkat ini dapat menerima waris dan mendinding keluarga dekat asli yang mestinya berhak menerima. Ini adat dululah, adat dulu, yang mana anak angkat ini dapat menerima waris dan juga ada kalanya mendinding, yakni menghalang keluarga dekat asli yang mestinya sebenarnya mendapat ataupun berhak menerima harta warisan. Oleh kerana itu, tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki terhadap orang baru yang bukan dari kalangan mereka, yang merampas hak milik mereka dan menghalang pusaka yang telah menjadi harapannya. Maka ini antara sebab kenapa Islam menghapuskan undang-undang jahiliah ni. Kedengkian ini banyak sekali membangkitkan hal-hal yang tidak baik, dapat menyalakan api fitnah, memutus kekeluargaan. Justru itu Al-Quran menghapus aturan jahiliah ini dan diharamkan untuk selama-lamanya, serta dihapuskan seluruh pengaruh-pengaruhnya.
Allah sebut wa ma ja'ala adiya'akum wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri. Jadi ayat ini turun ketika Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Bila ada suara-suara sumbang yang mengatakan Nabi kahwin dengan anak sendiri, Nabi kahwin, orang sana kata Nabi kahwin dengan anak sendiri, orang sana pun kata Nabi kahwin anak sendiri, maka Allah turunkan ayat, kata Allah, Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kamu sendiri. Allah jawab, Allah jawab bagi pihak Nabi SAW, yang demikian itu adalah omongan-omonganmu dan mulut-mulutmu, sedang Allah berkata dengan benar dan dialah yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Panggillah mereka, yakni anak-anak itu, dengan bapa-bapa mereka. Jadi maknanya apa dia? Tak boleh membinkan anak kandung kepada nama kita, anak angkat itu kepada nama kita. Tak boleh, haram hukum dia, haram hukum dia. Sebab dia itu lebih lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni membinkan kepada ayahnya sendiri. Jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka mereka itu adalah saudaramu seagama dan juga kawan-kawanmu. Baiklah, kita renungkan ungkapan Al-Quran yang bersih ini, iaitu kalimah Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu sendiri. Yang demikian itu adalah omongan-omongan kosong. Kalimat ini memberi pengertian bahawa pengakuan anak angkat itu hanya omongan kosong, di belakangnya tidak ada realiti sedikit pun. Jadi maksudnya perkataan anak itu sebenarnya bukan anak, tetapi adalah itu istilah kepada seorang yang telah dijaga dan dipelihara. Perkataan lidah tidak dapat mengganti kenyataan dan tidak dapat merubah realiti. Maksudnya kalau seandainya kita kata dia anak angkat, dia tetap bukan anak. Kalau sebut anak, maka dia ada hukum dia. Jadi tetap keadaan dia seperti orang lain, walaupun diperkatakan sebagai anak angkat. Hakikatnya dia bukan anak, dia hanya anak angkat. Maksud anak angkat bukan anak, tetapi adalah seorang yang telah dijaga. Tidak dapat menjadikan orang luar sebagai kerabat dan orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak angkat sebagai anak yang betul-betul. Jelas, kita tahu bahawa anak angkat kita tak boleh letakkan dia sama level, sama kedudukan dengan anak kandung, walaupun kita ada anak angkat. Tak salah kita sebut pada awal tadi, tak salah untuk kita ambil anak angkat, kan, anak seorang budak bayi yang mak ayahnya terbunuh dalam peperangan. Budak ni baru lahir, setahun setengah umur dia, maka kita jagalah dia sebagai anak angkat kita. Boleh, itu Islam tak larang, bahkan jadi amalan yang terpuji, tetapi perlu ada batasnya, yakni jangan sampai meletakkan dia sama kedudukan dengan anak kandung. Perkataan mulut tidak dapat mengalirkan darah ke dalam urat dan tidak dapat membentuk perasaan kebapaan ke dalam hati seseorang, dan tidak pula mengalir dalam kalbu anak angkat jiwa kehalusan sebagai anak betul. Dia tidak dapat mewarisi keistimewaan khusus dari ayah angkatnya dan ciri-ciri keluarga, baik jasmaniah, intelek maupun kejiwaannya. Bahkan banyak juga sebenarnya yang berlaku, perempuan-perempuan ataupun keluarga pasangan suami isteri yang sudah berkahwin lama tetapi tidak direzekikan anak, maka diambil anak angkat dan anak tu dah besar. Anak tu anak laki-laki. Bahkan orang yang tak jauh daripada saya pun ada yang begitu. Tapi apa boleh buat, kalau nasihat kita tidak diterima, maka agak susah, kan? Islam telah menghapuskan seluruh pengaruh yang ditimbulkan oleh aturan ini, misalnya tentang warisan dan dilarangnya kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Dalam masalah warisan, kerana tidak ada hubungan darah, perkahwinan dan kerabat yang sebenarnya, maka oleh Al-Quran itu sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan. Jadi yang pertama, anak angkat tak boleh
waris, tak boleh mewarisi harta kita, dan kita tak boleh mewarisi harta dia. Kemudian bahkan Al-Quran mengatakan bahawa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, keluarga sebahagian mereka lebih berhak terhadap sebahagian menurut kitabullah. Tapi kalau ada yang dah mungkin zaman-zaman dulu kan, dulu kita tak tahu sangat hukum, ambil anak angkat, bila anak tu dah besar kita dah anggap macam anak sendiri kan, soal bersentuhan, soal aurat dan sebagainya, maka dia seperti anak kandung. Maka hari ni apa yang kita boleh buat, tak boleh buat apalah kan. Jadi melainkan kita perlu membetulkan semula cara pergaulan antara kita dengan anak angkat tadi itu. Bermakna sebelum ni kita tak kisah untuk tidak bertudung di hadapan dia, maka kita kena bertudunglah. Kalau sebelum ni kita tak kisah pun, berduaan dalam rumah bersama dengan anak angkat kita sahaja, maka kita perbetulkan benda-benda yang salah ini. Baik, kemudian dalam hal perkahwinan, Al-Quran telah mengumandangkan bahawa di antara perempuan-perempuan yang haram dikahwini ialah bekas isteri anak betul, bukan anak angkat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan bekas isteri-isteri anakmu yang berasal dari tulang-tulang rusukmu sendiri. Yang tu yang dilarang, berkahwin dengan menantu, bukan menantu angkat. Menantu angkat maka dia adalah orang yang asing, boleh dikahwini. Contoh, kita ada anak angkat perempuan, kita orang lelaki lah ada anak perempuan. Jadi bila anak angkat tu dah besar, dah sesuai untuk dikahwini, kita sendiri kahwin dengan dia, maka orang lain jangan pandang serong dengan perbuatan itu, kan itu halal di sisi syarak. Yang kita anggap dia ni kahwin dengan anak dia sendiri, tak, itu bukan anak dia, itu anak angkat. Tapi kadang-kadang ada orang yang memandang serong, maka memandang serong itu adalah mengikut orang jahiliah. Maka orang yang memandang serong, memandang buruk kepada seorang laki-laki yang berkahwin dengan seorang perempuan, yang mungkin perempuan itu adalah anak angkat dia, atau sebaliknya, si perempuan berkahwin dengan laki-laki yang telah dijaganya daripada kecil. Sebab dia tahu kan sekarang dia jadi ibu tunggal, suami dia dah meninggal, dulu kahwin tak ada anak, maka ambil anak angkat. Kemudian suaminya meninggal, tinggallah dia dan anak angkat dia. Anak angkat pula laki-laki. Maka dia pun tahu hukum, dia tahu tak boleh ni bersentuhan, pasal dia bukan anak susu, dia tak susukan pun budak ni. Jadi dia bukan anak susu, bukan makcik susu dan segala macam. Maka dia pun kahwinlah dengan anak angkat dia laki-laki tadi itu. Maka boleh tak? Tak ada masalah. Kita yang mandang serong tu yang salah, kerana kita cuba mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal tak mak angkat dia kahwin dengan anak angkat laki-laki dia tadi itu? Halal kan, Islam benarkan. Cuma kita yang memandang dengan pandangan yang jahat itu, kita menganggap dia adalah satu perbuatan yang tak elok, kita sebenarnya yang tak elok. Kerana kita mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh itu seorang dibenarkan kahwin dengan bekas isteri anak angkatnya, kerana perempuan tersebut pada hakikatnya adalah bekas isteri orang lain. Justru itu tidak salah kalau dia mengahwininya apabila telah dicerai oleh suaminya, seperti yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak angkat dihapus dengan praktik setelah dihapusnya dengan perkataan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk fasal yang baru, ada soalan ke tuan-tuan berkaitan dengan anak angkat sebelum kita masuk kepada bahagian yang baru? Kerana ada permintaan pada bulan lepas, Ustaz buka soalan untuk bila bincang tentang anak angkat, kerana katanya banyak di sini yang mungkin ada kaitan dengan anak angkat, bapa angkat ni. Maka ada permintaan, kod-kod ada yang nak bertanya tentang anak angkat. Tuan-tuan boleh tanya sebelum kita masuk kepada bahagian yang baru. Ya, silakan. Pembahagian harta anak angkat. Maka anak angkat tu anak orang lain, maka dia tidak ada hak untuk, dia tidak berhak mewarisi harta kita, dan juga kita tidak berhak mewarisi harta dia.
kalau keluarga anak angkat tu nak hadiahkan kepada kita. Macam tu maksud dia. Dia nak hadiahkan kepada kita, katalah anak angkat tu meninggal. Contoh macam itulah. Baik. Jadi harta ni ada beberapa. Yang pertama hibah, dan yang keduanya wasiat, dan yang ketiganya adalah warisan. Hibah ini dia berlaku semasa hidup, maka kita menghibahkan harta kita semasa hidup, kan? Bukan dalam keadaan kita sakit. Kalau dalam keadaan sakit nak mati, maka pada waktu itu hibahnya tak sah, kan? Jadi kalau seandainya masih hidup, kita tak ada anak, kita tak ada anak lain, ada anak angkat je, kata contoh, kan? Kita ada anak angkat. Sebab kalau kita meninggal, jadi anak angkat kita tak dapat bahagian, maka yang dapat bahagian orang lain. Kalau kita ada mak ayah, kita ada adik keluarga laki-laki, kita ada keluarga kita, ada adik-beradik kita, jadi mereka yang dapat. Sebab kita ada anak. Kalau kita ada anak kita yang menghalang daripada adik-beradik kita dapat bahagian. Tapi sekarang kita tak ada anak, maka harta itu akan pergi juga kepada adik-beradik, abang kakak kita. Jadi sebelum ia berlaku, sebelum anak angkat yang kita jaga daripada umurnya setahun lah, umurnya dah 17 tahun, sebelum anak angkat ni nanti bila kita meninggal tak ada apa-apa pembahagian, kita pun hibahkan harta kita, kan? Kita ada harta, kita buat rumah untuk anak angkat kita, kita beli tanah bagi kepada anak angkat kita, kita ada harta, kita masukkan dalam akaun, dia tak ada masalah. Maka itu berlaku, hibah itu berlaku kepada anak angkat, kepada sekolah, kepada masjid, kepada orang lain, itu juga berlaku. Jadi kebanyakan macam tu yang dilakukan oleh keluarga yang tidak ada anak kandung tetapi ada anak angkat. Maka dia nak anak angkat dia pun dapat bahagian, sebab dia dah sayangnya dengan anak angkat tu, maka dilakukan seperti itu. Wallahu alam. Ya. Macam mana? Baik, kalau anak susuan, dia seperti anak kita. Anak susuan, dia jadi seperti anak kita. Dia seorang saja. Yang adik-beradik dia tidak termasuk dalam, adik-beradik dia tak termasuk. Dan dia seperti anak kita, maka dia hubungan dia dengan makcik dia, hubungan dia dengan, maksudnya hubungan dia dengan adik-beradik kita, hubungan dia dengan ayah kita, hubungan dia seperti anak kita. Dia telah menduduki tempat seperti tempat anak kita. Wallahu a'lam. Apakah anak susu kita boleh jadi wali ataupun tidak? Maka anak susuan kita tak boleh jadi wali. Wali itu ayah dia. Dia ada ayah, kan? Cuma kita menyusukan dia. Maka itu mana yang mengahwinkan. Kalau dia adalah anak perempuan, maka kalau tidak ada ayah, maka dia ada adik-beradik dia, kan? Dia akan pergi kepada atuk dia, dia ada abang kakak dia. Kalau tak ada juga, maka barulah pergi kepada wali hakim. Tapi dia ada orang lain, mana tak ada ayah dia, dia ada atuk dia. Kalau tak ada atuk, ayah dia tak ada, atuk dia pun tak ada, dia ada adik-beradik laki-laki dia. Maka merekalah yang berhak untuk menjadi wali kepada dia, yang ini untuk mengahwinkan dia nanti. Allah alam. Ya, silakan. Ya, betul. Sudah ada. Yang dapat anak laki-laki tu siapa? Okey. Bagaimana nak dijadikan mahram kalau dapat anak perempuan? Saya ulang balik. Okey. Aminah ni kita bagi namalah. Aminah, dia ambil anak angkat. Kemudian anak angkat dia tu nama Zaid. Okey, Zaid ini bukan Aminah yang susukan.
tetapi kakak pada Aminah. Namanya adalah Rafi'ah. Rafi'ah susukan. Jadi Aminah ni jadilah makcik susuan kepada si Zaid. Katalah mungkin waktu tu Aminah belum kahwin. Lepas tu Aminah kahwin. Bila Aminah kahwin, dia dapat anak. Anak dia laki-laki. Nama anak angkat tadi laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Anak angkat tadi Zaid nama dia. Maka bila Aminah ni kahwin dapat anak angkat, nama anak angkatnya adalah Fatimah, perempuan, anak kandung dia. Jadi sekarang Aminah ni ada dua anak. Satu anak angkat dia merangkap anak menakan susu. Macam tu lebih kurang sebab dia disusukan oleh kakak dia. Namanya adalah Zaid. Kemudian si Aminah ni ada anak kandung. Nama anak kandung adalah Fatimah. Okey, sampai di situlah. Kemudian okey, Fatimah dan Zaid itu dianggap macam sepupu, dia boleh kahwin. Boleh kahwin. Jadi kalau tak nak bagi boleh kahwin, jadi Fatimah ni masa lahir suruh si Rafi'ah susukan. Jadi menyusukan ni dia ada. Okey, yang pertama kita menyusukan, Rafi'ah menyusukan. Okey, sekarang ni boleh. Sekarang ni Rafi'ah dah monopos, dah disusukan dah. Bila kata dah susukan, macam mana cara dia tu? Okey, dia kaedah dia begini. Selagi mana dia boleh menyusukan, hatta perempuan yang belum kahwin yang disuntik sampai keluar susu, itu pun dia dikira sah menyusukan anak. Maksud perempuan tu tak kahwin pun, kalau tak kahwin macam mana keluar susu kan? Maka dia pun suntik, ada suntik hormon ke apa, tak tahu lah, akhir keluar susu. Maka anak itu disusukan, maka itu juga dipanggil anak susuan, walaupun dia tak pernah kahwin pun, tapi dia pernah menyusukan anak itu. Tapi kalau seandainya Rafi'ah ni dah umur 60 tahun umpamanya, dan ada cara untuk keluarkan susu, maka boleh lakukan. Kalau seandainya tak nak bagi dia boleh kahwin juga. Tapi soalan saya, kenapa tak nak bagi kahwin? Untuk okey, saya faham. Sebab dia duduk di rumah sama-sama kan, Fatimah dengan Zaid tadi ni. Ya. Sebenarnya kalau seandainya, maka untuk sebab itu lebih baik si Fatimah, si Aminah tadi ni, bila dia dapat anak angkat, dia sendiri yang menyusukan, ya imma melalui perkahwinan dia ataupun dia suntik. Kalau walaupun dia belum kahwin tapi dia suntik supaya dia jadi anak angkat. Bila nanti dia berkahwin, dia dapat anak kandung, itu seperti itu tak ada masalah pada aurat. Tetapi kalau dia sebagai makcik angkat, itu saya tak jumpa lagi lah jalan macam mana supaya si Fatimah dan Zaid tadi ni boleh bebas untuk melihat rambut si Zaid, melihat rambut si Fatimah tadi tu. Wallahu alam. Kejap, bagi adik tanya dulu. Macam mana? Menyusukan anak saudara, katalah kita makcik ni dia ada anak, lepas tu ada anak saudara. Okey, katalah makcik ni pun dia jaga, anak saudara dia pun dia jaga. Sebabnya mungkin pasal mak ayah budak ni dah meninggal, aksiden ke segala macam, maka dia ada anak saudara dia adalah yatim piatu contohnya, maka dia ada anak juga. Maka untuk pasal ni nak jaga macam dia kan susah, jadi anak saudara dengan anak dia kan boleh kahwin. Jadi dia fikir kita apalah, dia susukan anak ni supaya dia jadi anak susuan, supaya anak susuan dia dengan anak dia itu bebas untuk melihat aurat tadi itu. Wallahu alam. Tapi dengan syarat kalau umurnya 2 tahun ke bawah. Kalau umur dah
6 tahun susu pun tak jadi juga, dia takkan jadi anak susuan. Ya, silakan. Masih ada anak angkat dan ada anak sendiri 2 orang. Makcik ada anak angkat, dia makcik susukan tak masa kecil. Adik punya anak buah lah, anak menakan. Okey, dengan anak makcik boleh kahwin tak? Hukumnya tak boleh kahwin. Maaf, boleh kahwin sebab dia sepupu. Anak makcik dengan anak menakan, boleh? Anak makcik dengan anak menakan boleh? Itu soalannya kan, anak kita dengan anak adik kita boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Dia mungkin ada sebahagian adat yang makcik asal mana? Asal orang Minang, bukan? Orang Minang lah. Suku apa? Suku Pisang. Jadi ada sebahagian adat dia menganggap macam mana nak bagi tahu dia, saya tak apa-apa, saya pun orang Minang juga. Saya orang Minang juga. Jadi kalau sama-sama suku dia tak boleh kahwin. Bukan maksud tak boleh, tu dia tak boleh kahwin. Dia tidak digalakkan kahwin. Sebab apa dia tidak digalakkan kahwin? Sebab mereka tak nak zudat kita tidak pergi lebih jauh. Dia hanya berpusing di situ. Tetapi kalau dia kata memang tak boleh kahwin, bukan maksud diharamkan kahwin, tapi dia tidak digalakkan kahwin sama-sama suku. Macam contoh, saya kata mak saya dengan adik dia adalah sama-sama perempuan, kan? Mak saya dengan adik perempuan dia, perempuan sama perempuan, kan? Maka dua-dua ni dapat anak. Maka suku ni dia ikut mak, kan? Saya ikut mak saya pisang. Jadi anak makcik saya tadi pun pisang juga. Maka kami anak mak saya lah dengan anak makcik saya, maka dia pisang juga. Maka kami ni tak boleh kahwin dipanggil. Tetapi bukan mana tak haram kahwin, mana tidak digalakkan kahwin. Tapi kalau seandainya mak saya dengan adik laki-laki dia kahwin dengan perempuan lain, jadi dapat anak itu dia ikut mak dia, bukan ikut bapak dia. Bapak dia pisang juga pasal mak saya pisang. Mak saya pisang, adik dia laki-laki pun pisang, adik perempuan dia pun pisang. Jadi bila mana adik kepada mak saya tadi tu kahwin dengan seorang perempuan, maka perempuan tu katalah suku lain, suku jambak katalah, kan? Contoh, maka dapat anak, maka anak ni anak jambak, ni anak pisang, boleh kahwin. Sebab anak ni dia jambak, yang ni pisang, dia boleh kahwin. Jadi kalau mak saya dengan adik perempuan dia dua-dua keluar tu, anak tu mesti ikut mak dia. Maka pisang dengan pisang tak boleh kahwin. Bukan makna tak boleh kahwin tu haram kahwin. Begitulah soalannya tadi tu. Boleh tak anak makcik kahwin dengan anak makcik kahwin dengan anak kepada adik makcik? Jadi hukumnya dibolehkan tetapi tidak digalakkan. Boleh, hukumnya boleh tetapi tidak digalakkan. Wallahu a'lam. Soalan yang terakhir. Baik, kalau tak ada soalan saya kira cukuplah sekadar itu dulu untuk kita malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi